Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan pembacaan tentang ulasan kepada ilmu kesufian yang dikarang, yang disusun oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Tapi kita buat sedikit langkahan untuk sementara waktu pada muka surat 115. Pada bab yang ketiga, pada ulasan tentang maqam-maqam atau singkatan jalan pendakian para salik. Pada bab yang pertama dan kedua, insya-Allah akan datang pada akhir kitab ini, yang kita akan susun secara ke belakang. Pertama, kita akan bicarakan dalam bab yang ketiga, pada muka surat 115, pada ulasan tentang maqam-maqam atau tingkatan jalan pendakian para salik yang dimulakan dengan kitab taubat yang akan berakhir pada kitab berkait dengan mendengar ataupun as-sama'. Pada bab yang ketiga, sebelum kita masuk pada bab yang keempat, seterusnya bab yang kelima, iaitu kalau mengikut susunan kitab Arab, ia bersifat ke belakang, bukannya ke depan, dan sebahagiannya menyusun dengan susunan yang berbeza. Jadi insya-Allah ta'ala kita untuk mengambil faedah yang lebih banyak, kefahaman yang lebih mudah, yang sesuai dengan keadaan dan tahap kita, lalu kita mulakan pada maqam yang ketiga, pada ulasan tentang hal taubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Wa idza ahabba Allahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Seorang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya. Kemudian beliau membaca ayat, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci, yang menyucikan dirinya. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa tanda taubat? Oleh beliau dijawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an-nadam, menyesal. Anas bin Malik juga pernah mengkhabarkan pada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in habbu ila Allah min syabin taibin." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang taubat. Taubat adalah awal pendakian orang-orang yang mendaki dan makam pertama bagi sufi pemula. Hakikat taubat menurut bahasa ialah kembali. Kata taba berarti kembali. Maka taubat maknanya juga kembali. Artinya kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Dan satu kesempatan Nabi SAW bersabda, An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahli sunnah mengatakan, agar taubat diterima diharuskan, yang diwajibkan, memenuhi 3 syarat utama. Iaitu menyesali atas pelanggaran yang pernah diperbuatnya. Yang kedua, meninggalkan jalan licin kesesatan pada saat melakukan taubat.
Dan yang ketiga, berketetapan, yakni berazam hati untuk tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Hadis yang menyebutkan penyesalan adalah taubat, kata para sufi, merupakan konsep globalnya. Sebagaimana sabda beliau tentang haji bahawa al-hajju arafah, haji adalah arafah. Artinya, hadis terakhir ini menunjukkan sebahagian besar rukun-rukun haji terdapat pada wukuf di Arafah. Dia merupakan rukun yang paling tampak. Begitu juga dengan dalil penyesalan adalah taubat. Menunjukkan bahawa sebahagian besar rukun taubat adalah penyesalan. Bahkan seorang ahli hakikat berpendapat bahawa penyesalan sudah cukup mewujudkan taubat. Kerana penyesalan akan diikuti dua rukun taubat lainnya. Seseorang mustahil menjadi penyesal yang sungguh-sungguh selama masih menetapi dosa atau berbuat dosa yang sejenisnya. Kerana itu penyesalan merupakan syarat utama untuk taubat. Ini adalah makna taubat secara definitif. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai pendalaman makna dapat dilihat pada urusan berikut ini. Taubat memiliki sebab sebagai latar belakang masalah, tata tertib dan pembahagian. Proses pertama mengawali taubat adalah keterjagaan hati. Dari keterlelapan lupa dan kemampuan salik melihat sesuatu pada dirinya yang hakikatnya merupakan bahagian dari keadaan yang buruk. Proses awal yang menghantar pada tahapan ini tidak lepas dari peran taufik. Dengan taufik Allah, salik mampu mendengarkan suara hati nuraninya tentang larangan-larangan al-haq yang dilanggarnya. Yang larangan-larangan Allah Ta'ala. Hal ini sesuai benar dengan apa yang pernah dipesan Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jami'ul jasad. Wa idza fasadat fasada jami'ul badani. Ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika kondisinya baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ingatlah dia adalah hati. Jika dengan hatinya seorang berfikir tentang keburukan perilakunya dan melihat kenyataan-kenyataan negatif di dalamnya, maka dalam sanubarinya timbul kehendak untuk taubat. Tekad melepaskan diri dari semua perilaku buruk. Dan al-haq, ini Allah Ta'ala menyongsongnya dengan siraman cahaya keteguhan. Tarikan dalam rengkuhan pengembalian dan penyiapan sebab-sebab yang menghantarnya pada realisasi taubat. Dalam realisasi ini, langkah pertama adalah hijrah untuk meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Kerana kalau tidak, mereka akan membawanya pada penolakan tujuan taubat serta mengacaukan konsentrasi dan tekadnya. Upaya demikian tidak akan sempurna kecuali secara terus-menerus musyahadah yang membuat kecintaannya untuk bertaubat selalu bertambah. Dan motivasinya mampu mendesak untuk lebih menyempurnakan taubatnya dalam bentuk penguatan rasa takut dan harap. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jalan pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan pertama untuk bersufi, dan jalan yang pertama untuk merasakan kemanisan dalam mentaati Allah, dan jalan yang pertama menjadikan manusia merasa dekat dengan Allah. Bahkan jalan pertama untuk manusia jauh sejauh-jauhnya daripada dosa dan maksiat. Bahkan jalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah jalan para pentaubat. Maka taubat ialah jalan yang Allah Ta'ala hamparkan pada hamba-hambanya.
sebagai satu kemuliaan dan kasih sayang. Bukan hamparan Allah Ta'ala kepada pilihannya. Sesiapa yang dalam hidupnya terhampar jalan taubat senantiasa, maka dia akan melalui jalan yang paling cepat untuk dekat dengan Allah. Jalan yang paling singkat dan paling cepat untuk seseorang itu sampai kepada Allah ialah dengan memperbanyakkan taubat. Bahkan taubat merupakan amalan semua para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bukan amalan semua orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan amalan yang tidak ditinggalkan oleh mereka dalam apa jua keadaan. Maka taubat ini ialah permulaan bagi siapa sahaja yang hendak, yang mula menginsafi, yang mula ingin menjalani jalan kebenaran ini. Taubat ini ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum bagi orang-orang awam seperti kita. Kita dengan meninggalkan dosa, dengan berazam tidak mahu melakukannya lagi dan dengan menyesal. Ini makna umum. Kerana siapa pun bila mana dia nak bertaubat, maka datang penyesalan dia. Maka diikuti, dia berfikir apakah langkah seterusnya. Maka langkah paling cepat yang akan dilakukan selepas menyesal, meninggalkannya. Maksiat. Dan kemudian itu dia membina benteng untuk dirinya. Itu berazam untuk tidak buat lagi. Maka ini proses orang awam dalam bertaubat. Siapa pun kita tengok bila mana taubat, datang penyesalan dia. Boleh dilihat pada kata-katanya, boleh dilihat pada perbuatannya, boleh dilihat pada raut wajahnya. Muka menyesal. Dia ikuti penyesalan untuk dia berfikir secara paling cepat, drastik, apa patut dia buat. Maka dia tahu walau tak dia beritahu. Dengan meninggalkan maksiat yang dia berada sekarang. Dan selepas itu dia mesti melakukan membina benteng. Supaya maksiat tidak datang lagi. Dengan apa jua keadaan. Sama ada daripada kecenderungannya, atau daripada kawan-kawannya, atau daripada persekitarannya. Maka dia pun buat pagar. Pagarnya apa? Berazam. Azam ialah pagar bagi orang bertaubat. Saya azam tak nak buat lagi. Itulah pagar kita. Bila lemah azamnya, maka bocor pagarnya. Bila kuat azamnya, maka teguh. Kan itu orang yang bertaubat punya keazaman yang kuat. Dan keazaman tadi, walau bagaimanapun gelombang maksiat tidak mampu menembusinya. Tapi masalah kita hari ini ialah keazaman yang lemah. Tengok kita bila azam tahun baru sudah lemah, tak kuat. Dan azam lemah ini penyakit manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Falam najid lahu azma. Dan kami dapati dia tak punya keazaman yang kuat. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu benar-benar berazam, serah pada Allah. Yang minta pertolongan Allah. Minta kekuatan dari Allah. Dalam Al-Quran bila Allah menyatakan watubu ilallahi jami'ah. Wahai manusia, kembalilah pada Allah Ta'ala semua kamu. Ayyuhal mu'minun, kalau benar kamu orang beriman. La'allakum tuflihun, kerana itulah kejayaan bagi mereka yang beriman pada Allah dengan taubat. Baik, taubat Allah letakkan sebagai sebab kepada falah, kejayaan. Siapa pun yang nak berjaya, nak untung, maka dia kena taubat. Atau manusia hidup mencari keuntungan. Itulah falsafah hidup manusia. Pada perkara yang rugi, mereka cuba larikan diri. Kita berkawan nak untung. Kita berniaga nak untung. Kita berkahwin nak untung. Kita buat apa-apa pun untung itu sebahagian falsafah hidup. Kalau kita rugi, kita akan rasa sedih, tertekan. Seorang yang hidup sentiasa untung, dia akan rasa senang, bahagia. Kat mana pun dia untung. Maka Allah menyebut keuntungan paling hebat. Kemuncak pada keuntungan itu ialah dengan cara bertaubat pada Allah. Sebab itu kata Hasan al-Basri,
Perbanyakkan kamu dengan lafaz istighfar. Banyakkan minta ampun. Di rumah kamu, walaupun kamu tengah makan, di jalanan-jalanan kamu, di pasar-pasar kamu, di seluruh majlis kamu, kerana kamu tidak tahu bila rahmat Allah turun. Kerana pada istighfar dan taubat itu artinya rahmat Allah. Orang-orang yang menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih, orang-orang yang bertaubat sebenarnya dia meminta rahmat Allah. Kerana rahmat Allah bersama dengan taubat. Bila mana seorang tadi dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Allah ampunkan dosa. Sebab itu kata Imam Qatadah, dalam Quran, Allah tunjukkan dalam Quran dua perkara. Yang pertama, Allah tunjuk penyakit manusia dalam Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut penawarnya, obat. Adapun penyakit manusia sebenar-benar ialah dosa. Sebenar-benar penyakit kita dosa. Bukan kecimani, bukan darah tinggi, bukan gaut, bukan jantung, bukan kanser. Itu bukan sebenar-benar penyakit kita. Kerana kita duk takut penyakit tadi dia buat akhir kematian. Jawapannya, orang tak sakit pun buat akhir kematian. Ini penyakit-penyakit yang kita bimbang. Ini bukan penyakit sebenar kita. Sebab penyakit itu tiada mudarat lagi pada kita bila kita mati. Tapi ada penyakit yang kita hidup atau kita mati, mudaratnya berpanjangan. Apa dia? Dosa. Tuan-tuan, kita hidup dengan dosa, maka mudarat pada diri kita, keluarga kita, negara kita. Dan dalam kubur, mudarat lagi. Dan waktu dibangkitkan, mudarat lagi. Makinlah penyakit yang sifatnya konsisten memberi mudarat. Kalau tuan-tuan sakit, katakan sakit apa? Orang sakit gigi, dicabut gigi habis. Selesai. Dia tak konsisten. Yang saya katakan yang penyakit macam-macam, 3-4 rangkai tu, bila mati orang tak sebut lagi penyakit. Orang tak akan bezakan mayat yang sakit dengan mayat tak sakit. Kedua-dua ni sumbat dalam kubur. Oh, ni mayat ni sihat, dia tak boleh masuk kubur. Simpan je kat rumah. Tak dalam peti kaca. Buat tatapan ni sihat hidup ni. Jantung tak sakit. Darah pun tak naik. Cuma mati, maka simpan. Tak ada. Yang sakit, yang sihat, tempatnya dalam tanah, ditanam. Dikebumikan. Tak ada nilai. Contoh kalau sebut barang. Barang kalau elok kita guna lagi. Barang tak elok yang kita buang. Tapi namanya manusia, elok ke tak elok, tempatnya dalam kubur. Mayat comel baik. Saat ni hidup tak pernah ada penyakit. Segar. Ada six pack lagi mayat ni. Tetap tempatnya dalam kubur. Dengan mayat ni sakit teruk, pecah perut dalam kubur. Maka kita nak bercakap tentang penyakit yang betul-betul penyakit. Yang ramai orang lupa dia penyakit. Orang duk kawal diri daripada kencing manis, darah tinggi, bersungguh-sungguh daripada gaut. Tapi berapa ramai yang kawal diri dari dosa? Yang merupakan penyakit sebenar kita manusia. Sebab itu kata Imam Qatadah, Al-Quran ditunjukkan pada kita dua benda. Yang pertama ialah penyakit kita sebenar, yang ini dosa. Yang kedua, penawar kita sebenar ialah istighfar pada Allah. Wala astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi dia sebahagian daripada makanan kita, zikir kita. Sebab itu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 12,000 kali. Inni la astaghfirullah azza wa jalla wa atubu ilaih. Kulla yawm 12,000 marratin. Wa dhalika ala qadri diyati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, saya beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah setiap hari 12,000 kali. Ikut kadar diat. Maksudnya, kita ni kalau dalam hukum fiqh, seorang bila bunuh orang, dia kena bayar diat, ganti rugi. Bila mana keluarganya maafkan dia, maka keluarganya minta diat. Maka kalau sebut diat, nilainya berapa? 100 ekor unta.
Lalu kata Abu Hurairah, setiap orang ada diat yang kena bayar atas kesalahannya. Dia membunuh. Tentu kita bunuh apa? Waktu kita buat dosa, kita bunuh diri kita sebenarnya. Waktu kita sia-siakan waktu dan mentaati Allah, kita membunuh diri kita. Yang ini membinasakan. Lalu kita bayar diat untuk kita sendiri. Apa dia? Istighfar. Istighfar sebanyak 12,000 kali. Ini Abu Hurairah, sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW, yang doakan keberkatan. Itu istighfar memanjang. Di semua tempat. Sebagaimana kata Hasan Basri, istighfar ni jangan tunggu atas sejadah. Jangan tunggu pegang tasbih. Jangan tunggu kita berada pada tempat tertentu. Semua keadaan. Atau kata Hasan Basri, tengah makan pun istighfar. Sementara tunggu makanan nak sampai, sebut astagfirullah. Dan ketika mana kita mengunyah atau sebagainya, maka apa salah menyebut astagfirullah. Sebab alasannya kita tak tahu bila rahmat Allah turun. Ada orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosanya di meja makan. Tentang tak semua orang Allah ampunkan dosanya di masjid atau di surau. Ada yang diampunkan dosanya di meja makan. Dia istighfar pada Allah. Ada orang yang diampunkan dosanya di padang-padang, tempat dia bermain. Ada orang yang diampunkan dosanya ketika mana dia berada di jalanan, tengah berjalan, cuti sekolah, pergi sana, pergi sini. Tapi dia istighfar, Allah ampunkan dia. Istighfar tak memerlukan tempat. Kan istighfar itu sifatnya setiap masa. Sebab itu kata Abu Musa al-Ash'ari, setengah menisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, kami ada dua keamanan yang Allah anugerahkan pada kami. Kami rasa aman betul-betul, tak fikirlah Allah Ta'ala akan turunkan bala atau sebagainya. Yang pertama, kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al-Ash'ari. Yang saya kata kata-kata ini juga setengahnya menisbahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang muhim dia kata-kata sahabat. Kami ada dua keamanan yang menyebabkan kami tak takutlah kena bala Allah dan sebagainya. Pertama, kami ada Rasulullah yang hidup bersama kami. Yang kedua, kami ada istighfar. Tapi kalau istighfar ni hilang, kami pasti binasa. Sekarang Rasulullah dah tak ada. Tentu kita aman sebab dua perkara kat dunia. Pertama, kita ada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita ada istighfar. Tapi Rasulullah dah tak ada. Rasulullah dah wafat. Kita tak ada pilihan. Kita cuma ada satu benda. Itu istighfar. Istighfar dia penyelamat kita. Untuk kita selamat daripada kemurkaan Allah. Untuk kita selamat daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan turunkan azab selagi mana mereka manusia beristighfar. Maka sebut astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ataupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ataupun astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Seperti ini jadikan ia zikir yang berterusan. Kan ini adalah kejayaan seorang hamba. Berjayanya kita bila berjaya melazimi lafaz istighfar. Kita tinggalkan trofi-trofi yang lain yang kita buru. Kerana trofi itu tidak bersifat kekal dengan kita. Trofi kerja orang beriman ialah istighfar. Sebab itu disebut dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar. Untunglah kalau orang ni dia mendapati dalam catatannya ada lafaz istighfar. Untunglah dia. Bagaimana untung kita dalam batu-batu yang banyak ada ketulang emas. Kita duduk sodok batu macam tuan-tuan tengok orang mendulang emas. Dan ketulang batu-batu yang tak ada nilai apa-apa. Tapi tetap disodoknya. Kan di situ nak cari nilai batu yang paling berharga, emas. Maka jumpa emas dalam kelompok batu-batu yang kita akan buang. Begitulah bernilainya istighfar dan setiap amalan yang kita buat.
Maksudnya, tuan-tuan, kita selama ni, kita duduk kat dunia. Banyak mana amal sia-sia kita. Yang kita habiskan waktu kita. Baik makan, minum, sembang. Baik kita berhibur atau sebagainya. Tuan-tuan, biarlah dalam semua benda tadi ada istighfar. Macam saya katakan, waktu kita mendulang emas. Banyak batu yang kita masukkan dalam dulang. Mungkin ada sedikit ketulang emas yang kecil. Tapi ia cukup berharga. Soalnya perbuatan kita tetap dari sia-sia kerana ada emasnya. Jangan bila didulang semuanya batu. Tak ada emas. Maka ini kerugian. Maka dalam hidup kita ni biar banyak istighfar. Kerana itu keberuntungan orang beriman. Bukan kata Nabi SAW. Man habba an tasurruhu sahifatuhu falyukthir fiha min istighfar. Siapa nak satu hari nanti buku catatan yang mengembirakannya, maka perbanyakkan istighfar. Buku catatan kita, tuan-tuan, kanan kiri akan mengembirakan kalau dalamnya banyak istighfar. Maka ini istighfar yang disebut dalam hadis Nabi SAW. At-taibu minadh dhanbi kaman la zamba lahu wa idza habba Allahu 'abdan lam yadurruhu dhanbun. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia macam tak ada dosa. Dan bila Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, Allah tak akan jadikan dosanya memudaratkannya. Maksudnya, dosanya tak akan berterusan, melainkan dia akan istighfar. Tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang, bila kita buat dosa, cepat menyesalnya. Dan cepat taubat. Dosa macam mana pun, kita mungkin akan lakukan. Atau kita mungkin terdedah. Terlibat sama. Kata-kata, telinga kita. Pandangan kita. Namun bila datang penyesalan atau bila datang taubat, maka itulah tanda Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepadanya. Sebab itu Allah paling suka sekali orang yang berada dalam kondisi yang kurang dosanya tapi banyak taubat. Dan Allah paling benci orang yang dalam kondisinya banyak dosa tapi tak nak taubat. Kalau kita hidup 60 tahun, takkan tak banyak dosa umur 60 tahun? Banyak. Tapi tak nak istighfar. Ini paling dibenci. Ada orang, tuan-tuan, dia hidup baru umur 15 tahun. Tapi dia dah banyak istighfar. Ini Allah suka. Ini yang disebut dalam hadis. Ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin ta'ib. Ada sesuatu yang paling Allah suka selain daripada pemuda yang bertaubat. Muda lagi dia. Kalau nak kira dosa tak banyak. Kahwin pun belum tak ada dosa dengan bini. Beranak pun belum tak ada dosa dengan anak. Bekerja pun belum tak ada dosa dengan pekerjaannya. Rasuah ke, curi tulang ke, tak ada, belum ada. Tapi dia terus beristighfar. Seperti dia banyak buat dosa. Kerana itu siapa yang memandang dirinya berdosa dan banyak dosa, ini lebih dipandang oleh Allah dengan orang yang melihat diri tak berdosa. Saya rasa saya tak berdosa, maka jatuhlah pandangan Allah daripada kamu. Saya rasa saya banyak dosa, maka tetaplah pandangan Allah pada kamu. Contoh kalau kita rasa, ya Allah, banyaknya dosa saya sebagai suami, banyaknya dosa saya sebagai ayah. Kita tengok anak-anak yang membesar dah kahwin seorang-seorang. Kita tengok kita rasa berdosa, kita mungkin didik dia tak sebaiknya. Kita mungkin didik dia tak sepatutnya. Kita mungkin banyaklah. Tentang kita pun rasa berdosa kita sebagai seorang ayah. Kita duk tengok hubungan rumah tangga kita puluhan tahun. Bukan duk sambut anniversary je tengok tiup lilin, makan kek, hadiah. Tak, kita tengok dosa kita sepanjang kita kahwin tu. Kata itu hadiah anniversary paling bagus sekali. Daripada hadiah ke bini kita, sekian barang, isteri pun hadiah kat kita. Bang, ni malam anniversary kita, ulang tahun perkahwinan. Yang ke-40. 40 ni. 40 tahun dah kahwin. Dah umur 60. Kahwin umur 20. 40 tahun. Sambut. Tetapi patut kita lebih lihat. Di sebalik kegembiraan berterusan hubungan rumah tangga. Sepanjang kita menjalinkan hubungan rumah tangga, banyaknya dosa kita pada pasangan kita. Tengok wajah suami, banyaknya dosa aku dengan suami. Sabar pakcik dua ni. Dengan aku, kerana aku. Sentiasa pemaaf. Tengok bini kita, banyaknya dosa aku pada makcik ni. Ini aku yang dah tua, dengan bebanan yang ditanggung, dan mendidik anak-anak.
dan membesarkan anak-anak, maka kita pun tengok kita ni suami yang cuai. Itu yang menjadikan anniversary kita bermakna. Cuma tengok dengan tempoh panjang, kita tak boleh menyelamatkan rumah tangga kita. Ramai yang menyambut ulang tahun perkahwinan yang panjang, akhirnya roboh. Akhirnya karam juga akhirnya. Sebab dia melihat pada usia tua bukan jaminan kepada kekuatan rumah tangga tu. Tapi kita melihat nilai yang perlu kita hargai pada pasangan-pasangan kita. Yang saya katakan yang patut kita tengok. Dosa. Tuan-tuan dah kerja 30-40 tahun. Alhamdulillah start company saya. 30 tahun saya kerja. Fikir dosa kamu pada company. Banyak mana dosa. Yang kata curi tulang dengan daging-daging sekali kamu curi. Apa yang kamu dah buat. Lalu kita pun istighfar. Kata kita bersahabat dengan kawan kita lama lah. Alhamdulillah ni kawan setia saya 20 tahun, 30 tahun. Lihat dosa kita sepanjang bersahabat. Yang kita mungkin tak tegur waktu dia buat maksiat. Yang kita mungkin terlalu memusuhinya hanya kesalahan kecilnya. Tapi kita minta dimaafkan kita waktu kesalahan besar kita. Kita mungkin kedekut menghulur tangan padanya. Sedangkan dia sentiasa hulur tangan pada kita. Kita tengok dosa persahabatan. Atau kita berjiran dekat 50 tahun. Maka lihat dosa kejiranan kita. Apa yang kita buat pada jiran kita. Tak ada muhasabah dosa, muhasabah orang percaya. Maka dia melihat pada semua lapangan hidupnya untuk dia merasa menyesal atas kekurangan yang dilakukan. Tetapi tidak hina orang melihat dosanya. Tidak pernah terhina orang yang kenang dosa-dosanya. Yang hina itu yang lupa dosa. Yang ingat sepanjang kahwin tak berdosa. Yang ingat sepanjang berkawan tak pernah berdosa. Yang ingat sepanjang dia bekerja tak pernah berdosa. Dan masa kan tak pernah berdosa. Kita sentiasa lihat dosa itu yang mengelilingi kita. Hampir tak ada orang dapat melepaskan diri daripada dosa. Hampir tak ada. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW sendiri. Bahkan ini disebut dalam hadis tentang sifat manusia. Laulam tuznibu la dhahaba Allahu bikum. Kalau kamu tak berdosa, tak ada orang atas dunia ni. Allah akan hilangkan kamu semua. Sebab kamu memang Allah jadikan sifat berdosa. Sebab itu Adam AS turun kat dunia pertama bawa dosa. Dia bukan bawa bekal. Dia tak turun bawa buah syurga, buah apple, buah anggur, bawa duit. Tak. Dia pertama dia bawa, turun dari syurga bawa dosa. Tetapi supaya kita tahu, dalam hidup ni, beban pertama yang kita pikul sekarang ialah dosa kita. Bukan beban nak besarkan anak, bukan beban nak nafkahi isteri. Beban pertama yang kita bawa sekarang. Saya bawa. Tuan-tuan juga bawa. Supaya kita meninggalkan beban ini di dunia. Jangan bawa sampai akhirat. Jumpalah pada Allah. Jumpa Allah dengan tak bawa beban ini. Beban apa? Dosa. Jangan bawa. Saya tak nak bawa. Kita doakan kita semua jangan bawa benda ni. Kalau bawa habis kita. Tinggalkan di sini. Sebagaimana kita tinggalkan dunia kat sini. Tuan-tuan tinggal rumah tuan-tuan. Tinggal kereta bila pergi ke kubur. Tuan-tuan juga mesti pastikan kita tinggalkan dosa sebelum kita ke kubur. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Tuan-tuan akan tinggalkan rumah tuan-tuan. Saya juga akan tinggalkan rumah saya. Tuan-tuan akan tinggalkan harta tuan-tuan dalam bank yang berupa aset. Saya juga akan tinggalkan. Tuan-tuan akan tinggalkan kawan-kawan yang ada kat sini sekarang. Saya juga akan tinggalkan. Semua kita akan tinggalkan. Tapi perkara yang paling bermakna untuk kita tinggalkan di dunia ini, dosa kita. Biar dosa ini yang kita buat, kita tinggal di sini. Dan kita balik pada Allah dan keadaan tidak berdosa. Maka kita selamat. Satu yang pertama, dia ajar pada kita doa kepada ahli kubur. Hatta doa kepada orang mati, ampunkan dosa. Tetapi kenapa kita tak mengambil peluang kalau kita sendiri boleh minta ampun daripada kita minta orang lain minta ampun untuk kita. Kita sekarang ada peluang. Saya ada peluang, tuan-tuan ada peluang. Nanti bila kita mati, yang solat jenazah tu, dia baca apa? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan dosa. Dan nanti kita ditalqin di kubur, apa yang dibaca oleh para pendoanya, ampunkan dosa dia. Baik, kalau kita nak tunggu orang lain minta ampun pada kita, walhal kita sekarang ada masa untuk minta ampun bagi pihak kita, kenapa kita tak buat sendiri? Memperbanyakkan. Sebagaimana kita katakan orang paling untung
Orang paling banyakkan istighfar. Ini orang paling untung. Orang yang paling bertuah. Orang yang paling berjaya di sisi Allah SWT. Itu tentang dosa. Macam mana kita melihatnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, taubat ialah awal pendakian setiap orang yang mendaki. Makam pertama sufi pemula, yakni mubtadi'in, beginner. Cerita sufi mesti taubat dulu. Nak masuk dunia ni kena taubat. Tentang taubat ni umpama mandi bagi orang kotor. Umpama memakai baju bagi orang telanjang. Umpama makan bagi orang lapar. Umpama minum bagi orang haus. Itulah permulaannya. Apa-apa pun cerita pakai baju dulu. Apa-apa sebelum nak cerita lebih lanjut, makan dulu. Minum dulu. Apa pun nak cerita, mandi dulu. Apa pun kita nak cerita tentang hubungan dengan Allah, taubat dulu. Kalau tuan-tuan nak cerita itu ini tentang Allah, taubat dulu. Kita tak layak cakap tentang siapa kita di sisi Allah, melainkan selepas bertaubat. Taubat dulu. Tengok dulu kesalahan, kembali pada Allah. Hadirkan penyesalan-penyesalan. Kan ini yang menjadikan ia konsisten dalam kita meninggalkan sesuatu. Orang yang hidup selalu menyesal, orang ni akan selalu beringat. Tetapi kita tak nak menyesal hal dunia, itu maknanya tak terima takdir Allah. Kita nak menyesal hal dosa, kerana itu tanda perhambaan pada Allah. Tuan-tuan menyesal dengan dunia yang hilang, itu orang tak terima takdir Allah. Menyesal saya Ustaz, tak terima projek itu, tidak, saya kaya. Menyesal saya tak buat benda itu, tidak, saya dah lama senang. Tetapi itu menyesal daripada takdir. Dan itu ialah kekufuran. Kufur pada nikmat yang dah ada sekarang. Dan itu adalah kelemahan. Tapi kita nak menyesal pada dosa. Itulah kejayaan. Kita menyesal pada dosa-dosa kita. Kalau nak berjaya. Kerana Allah sebut, ialah orang berjaya yang sentiasa ingat pada dosa. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, dibawa satu hadis, iaitu an-nadam taubah. Penyesalan itu yang sebenar, penyesalan yang sebenar adalah taubat. Maka sepakat ahli sunnah dan para ulama, taubat kalau tidak membabitkan hak orang lain, maka dia ada 3 syarat. Yang pertama menyesal. Dan yang kedua ialah meninggalkannya. Yang ketiga berazam tak buat. Baik, kataan menyesal disebut dalam hadis, ia rukun utama pada taubat. Kiasannya sama seperti bila Nabi sebut al-hajju arafah. Haji itu arafah. Tadi kita faham kalau haji ni maknanya daripada niat ihram, tawaf, sa'i, memakai ihram tu sendiri. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan haji sebenarnya itu arafah. Kerana siapa pun yang buat segala amalan haji tapi dia tak pergi padang arafah, maka dia tak dinamakan haji. Tak. Dan dia tak berpeluang lagi untuk dapat benda tu sekarang. Orang tak sempat tawaf, dia boleh tawaf lagi. Tak sempat sa'i, dia boleh sa'i lagi. Tempohnya panjang. Tapi tempoh arafah sekejap. Satu tempoh, bila kita terlepas, habis. Bermula daripada zawal, zuhur, sampailah subuh. Tempoh ini siapa pun terlepas, tak sempat berwukuf di Arafah, maka hajinya terbatal. Maka dia kena tukar haji itu jadi umrah. Tetapi umrah itu tidak dikira. Sebab tidak ada umrah bersama dengan haji. Jangan masuk. Kata bila anda kata seorang ambil ihram, kemudian dia nak rukun pertama dalam haji, selepas dia berihram, ialah berwukuf di Arafah. Tiba dia terlepas wukuf di Arafah. Tak, dan tertidurlah, hilanglah, sibuk boleh belah lah. Misal kata. Maka dia sedang memakai ihram. Wukuf dah tamat. Dia tak boleh buat ihram dia macam tu je. Dia kena buat ihram secara tahallul. Maka caranya macam mana? Dia mesti menyempurnakan secara umrah. Dia kena pergi sa'i, pergi tawaf, sa'i dan tahallul. Tetapi dia tidak disebut sebagai umrah yang dia dapat pahala. Sebab itu hanya untuk melepaskan dia daripada ihram. Baik. Bila sebut al-hajju arafah, kan di sini semua orang berkumpul, tak boleh berkumpul kat lain. Kata waktu kita tawaf, boleh orang duduk kat lain. Tapi sekiranya seorang namanya nak berwukuf, semuanya di padang Arafah.
berkumpul pada waktu yang sama. Kumpul belaka. Tempat perkumpulan paling besar di Mekah, Arafah. Kalau di Mina, dia duduk kat lain. Dia cuma datang, melontar, dah balik. Tapi namanya Arafah, kita kena kumpul. Tempat paling ramai manusia dihimpunkan setiap tahun di padang Arafah. Tuan-tuan, dipilih untuk berhimpun di situ satu kemuliaan. Siapa pun yang Allah pilih duduk kat situ. Ini padang kemuliaan. Ini padang penyaksian. Dan tidak ada tempat yang paling banyak Allah turunkan rahmat selain padang Arafah. Tak ada. Allah turunkan rahmat itu jauh lebih banyak daripada Mekah dan Madinah. Waktu itu. Rahmat turun. Dan Allah berbangga di hadapan malaikatnya, lihat malaikatku, hamba-hambaku. Mereka datang dari jauh untuk bersama dengan aku. Tengok mereka. Allah berbangga dengan ahli Arafat. Maka di situ tak ada orang pulang sia-sia. Kerana mereka semualah tetamu Allah yang dijemput. Allah jemput. Tuan-tuan jangan ingat, saya tak nak pergi, bukan orang tak nak pergi, Allah tak jemput. Jangan ada action kata saya tak nak pergi, Allah tak jemput. Maka jawapan itu lebih patut kamu rasa, supaya kamu rasa menyesal dan bersungguh untuk ke sana. Kalau saya tak nak pergi, tak nak pergi. Tahun ni saya tak nak pergi lah, sibuk. Bukan tak nak pergi, Allah tak jemput kamu. Kamu tak masuk senarai dijemput. Cukup kita rasa itu penghinaan pada kita. Tentang kita kalau dengar orang kata tak jemput. Orang tanya, awak tak pergi ni jamuan, orang buat jamuan tu, jamuan kahwin. Tak ada lah sibuk. Oh lupa, dia pun memang tak jemput awak lah. Tuan-tuan rasa apa? Seorang kata, dia tanya kita lah, tak pergi jamuan. Jamuan siapa ni? Jamuan Haji Man buat jamuan, tak pergi. Oh tak ada lah, sibuk kerja. Oh lupa nak kata, Haji Man tak jemput awak sebenarnya. Dia pun cakap jangan jemput dia. Tuan-tuan rasa apa? Kalau seorang mention nama kita, kata dia tak jemput. Oish. Terus alasan kita tu macam tak ada guna. Kerana rupanya kita tak dijemput. Sama juga orang pergi haji. Berilah alasan macam-macam tak nak pergi. Tong. Dan ustaz ni. Tak, gini, Allah tak jemput. Supaya kamu tahu kedudukan kamu. Dan bagi orang yang dijemput, dia juga kena tahu komitmen dia tinggi. Beradabnya kena tinggi. Tentang kita kalau raja jemput, kita automatik belajar protokol istana. Nak langkah kanan kiri ni, baju apa nak pakai, nak cakap apa. Tuan-tuan tu belajar protokol, adab. Jangan masuk lebih kurang. Jangan masuk waktu tak dijemput. Dia ada waktunya mengadap. Ada caranya. Jangan meliar mata tengok sana, tengok sini. Jangan suka-suka tanya soalan sebelum diberi peluang tanya soalan. Jangan ingat mengadap raja maknanya ajak sembang. Bukan. Tu raja kalau datang panggil kita, bukan ajak sembang. Dia ada urusan. Dan kita kena patuhi protokol. Adab. Tunduk pandangan. Demikian waktu dia tamu Allah, ada protokol, ada adab, ada akhlak, ada tuntutan yang kita mesti buat. Bukan duk hore-hore sana, oh saya dah jemput hore-hore sana. Bukan. Baik, berkenaan Haji Arafah. Haji ni Arafah. Kerana ia adalah lafaz rukun yang paling dominan dalam haji. Kerana ia tidak ada pada bulan lain. Bulan lain, Arafah tu tak ada nilainya. Melainkan bulan haji. Tuan-tuan pergi bulan lain, pergi Arafah hukum. Tak ada nilai pun. Tuan-tuan takkan dapat apa-apa pun. Sama juga nampak taubat. Bila Nabi SAW menyebut, rukun utama bagi taubat menyesal. Sebab dengan menyesallah menarik kita untuk tinggalkan kejahatan. Menyesallah yang menyebabkan kita membina benteng untuk tak nak buat lagi. Maka kadar mana tinggi penyesalannya, kadar itu akan kuat dia meninggalkan maksiat. Ini masalahnya kita, macam saya sebut pada awal. Menyesal kita tak lama. Menyesal kita cepat sejuk. Ustaz, saya dah buat azan, nak pergi kuliah, nak belajar. Lepas tu hilang pula dia. Mana pula? Mana pula para penyesal-penyesal ni? Macam kita tengok dia menyesal pula tengok dia. Orang yang kata menyesal dan nak taubat, nak baik, tiba-tiba hilang pula dalam radar kebaikan. Kerana dia tak ada keazaman yang kuat. Kata orang yang betul-betul taubat, dia bawa penyesalan sampai akhir hayat. Penyesalan dia tak berhenti, tak akan aman walau sudah dibuat taat.
Kerana penyesalannya datang daripada limpahan kurnia Allah Ta'ala. Bukan menyesal sebab orang. Orang kalau menyesal daripada limpahan kurnia Allah Ta'ala, maka penyesalannya tak pernah padam. Api penyesalan sentiasa terbakar dalam diri. Dia tak pernah rasa dia pernah padamkan. Ini baru datang solat Jumaat 4 kali, dia rasa macam terbayar semua dosa. Okeylah. Jadi saya hidup macam biasa, tak ingin menyesal lagi. Tak, awak kena bawa penyesalan tu. Kadang orang beriman tidak pernah lupakan dosa dia. Tak pernah. Tentang kita kena ingat, dosa ni kita jangan lupakan kerana dia masih dibawa akhirat kelak. Kita tak berani kata, saya dulu berdosa lah sekarang tak. Jangan. Awak ada confirmation ke tentang dosa diampunkan? Semua kita tak ada. Sebab itu lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengajar pada kita bahawa penyesalan tidak pernah boleh berhenti. Mereka sahabat sentiasa memandang zaman jahiliah mereka. Kalaulah mereka mati dalam jahiliah, mereka teringat zaman jahiliah. Bila mereka tengok apa yang mereka buat dulu, apa yang mereka kata dulu, maka itu memalukan mereka. Sebab itu tuan-tuan lihat bagaimana Fudail bin Iyad yang sudah bertaubat dan sampai maqam tertinggi dalam nilai perhambaan pada Allah. Dia pergi pada Arafah, dia diam membisu dan membatu, menangis sampai berkata, wa saw'ata wa in afauta, adai malunya walaupun engkau telah maafkan aku. Ya Allah, sekiranya engkau maafkan dosaku, aku tetap malu dengan apa yang aku dah buat. Kata kita duduk makan rezeki Tuhan, hidup dengan ihsan Tuhan, kurniaan Allah. Tiba kita buat maksiat dengan beraninya. Tidakkah kita malu? Sesudah kita melihat diri kita siapa? Malu kita. Orang-orang yang kita pernah katakanlah, ada orang ni kita duk kutuk-kutuk maki dia, tapi dialah yang selama ni bagi kita, duk masuk bank duit kat kita, tolong anak-anak kita sekolah. Akhirnya kita pun mula sedar, dia tolong kita selama ni, duk kita maki dia tiap hari. Tuan-tuan akan malu selama-lamanya. Tuan-tuan, ini kan pula Allah yang bagi rezeki kepada kita. Tiba kita lalai, kita apa daripada ingat Allah. Malu kita bila kita mula kenal Allah, kita akan malu. Sebab tu kata ulama, permulaan seorang kenal Allah setelah taubat ialah malu. Malu. Tahu letak muka mana saya pun tak tahu. Permulaan. Bagi orang kenal Allah, sesudah bertaubat, malu. Bila Allah nak berikan iman seseorang, Allah hadirkan malu dia. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Yang saya katakan, bila seorang mula bertaubat, sifat pertama yang akan ada pada dirinya, malu. Dan dia kalau datang masjid pemalu, inilah tempat yang selama ni dia pernah tinggalkan lama sebelum kembali dia jejak. Tuan-tuan, kalau dia hadir majlis ilmu, dia malu. Saya 10 tahun tak hadir majlis ilmu, inilah baru kali pertama. Malunya saya terlepas majlis-majlis seumpama ini. Yang patut saya hadir dulu dah, malu. Tuan-tuan, bila kita sujud pada Allah, malu. Ya Allah, patut saya dah sujud lama, tapi saya baru nak sujud padamu, ya Allah, malu. Kita selama ni sedekah, bila kita sedekah kita malu. Ya Allah, baru sekarang saya nak sedekah. Walau rezeki ni kamu dah beri lama pada aku. Malu pada Allah. Nikmat lebih kita tak pernah sedekah. Kita mengaji Quran, ya Allah, inilah masa yang lama kita tinggalkan. Hari ni kita tengok balik huruf-hurufnya. Kita dapat kembali menyebutnya, membacanya. Malunya kita pada Allah. Kita dah abaikan Quran lama. Tetapi setiap kali kita mendekatkan diri pada Allah, datang malu. Yang saya patut sujud pada Allah dah lama. Tapi sekarang baru nak sujud, baru nak qada solat, malu saya. Sekarang baru nak belajar Quran, malu. Kata malu bukan menghalang kita. Jangan cerita, Ustaz, saya tak nak ngaji ni, malu dah tua. Tak, itu orang yang terus membiarkan dirinya berundur ke belakang agama. Malu dengan maksud, dia tak akan halang kita buat baik ni. Dia menjadikan kita lebih bersungguh buat baik. Malu tu satu sifat, ini panggil impi'af, satu dorongan dalaman yang datang kerana penyesalan tadi. Kalau orang menyesal, dia datang malu. Tapi kalau menyesal tanpa malu, tak boleh menyesal. Menyesal ni diikuti dengan sifat malu.
dan malu pada Allah. Jadi isu yang kita sebut, penyesalan kita tak begitu kuat. Dan justru itu malu kita juga tak begitu kuat. Lepas tu ramai tuan-tuan tengok orang yang berada pada landasan, akhir gelincir balik. Berada pada landasan, gelincir balik. Dia kalau kita tengok rantai motor atau rantai basikal, bagaimana dia berada pada dia punya track, dia tak jatuh. Tuan-tuan kayuh laju mana. Tapi bila dia dah kendur, rantai dah kendur, tuan-tuan kayuh 3-4 gatih, maka dia jatuh. Apa tuan-tuan buat? Kemaskan. Tarik tayar belakang, tegangkan. Biar rantai ini tegang dan begitu ikut dia punya track. Bawa lah 200 km sejam, dia tak putus. Itu yang kita masukkan tentang kita. Sifat malu dan penyesalan biar kuat. So, kerja kita tiap hari datangkan rasa penyesalan. Datangkan rasa malu. Dan orang yang berkekalan taubat sebab malunya tak pernah habis. Penyesalannya tak pernah habis. Masalah yang saya kata kita ni berpenyakit. Menyesal sekejap. Lepas tu buat balik. Akhirnya apa yang kita sesalkan tadi tidak menjadi benteng pada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, penjelasan lebih lanjut. Sebagai dalam pada makna taubat. Dia perlu dilihat pada, baik itu penjelasan ringkas. Taubat menyesal. Taubat tinggalkan dosa. Taubat berazam. Tapi penjelasan lebih lanjut tentang taubat. Apa yang lebih lanjut? Maknanya dilihat pada beberapa latar belakang. Sebagai sebab, latar belakang masalah, tata tertib dan pembahagian. Proses pertama, bagi mengawali taubat. Proses pertama kita bila dah taubat ialah jaga hati daripada kelalaian. Jangan lalai lagi. Daripada mengingati Allah Ta'ala. Proses ini datangnya melalui taufik daripada Allah Ta'ala. Nah, proses inilah kita akan tinggalkan apa yang Allah larang dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka setiap orang dalam proses ini perlu bermohon pada Allah supaya berkekalan taufik. Kita tak nak lagi lupa Allah. Ini proses basic dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, proses yang seterusnya ialah tinggalkan kawan yang jahat. Mesti hijrah. Proses pertama ialah sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dan ingat Allah ni dia taufik, maka minta dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku sentiasa ingat padamu. Sentiasa bersyukur padamu. Sentiasa memperelokkan ibadatku. Bukan hadis Muaz bin Jabal. Allah ma'aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak proses yang seterusnya juga dianggap sebagai proses yang penting. Tinggalkan kawan yang tak baik. Kata ini paling suka. Kita tengok ramai orang nak bertaubat, dia berkira-kira dengan kawan ni. Masih lagi berkawan orang tu. Kita tahu sebab apa? Oh, sebab ada keuntungan dunia saya dekat situ. Kalau begitu, kamu akan rugi akhirat kamu. Dan benda ni perlukan mujahadah, meninggalkan kawan-kawan yang boleh menangguhkan ibadat kita, menangguhkan taubat kita, menangguhkan jalan kita kepada Allah. Bahkan saya katakan ini juga disebut oleh Imam Al-Ghazali. Ini disebut oleh ramai ulama'-ulama'. Cerita taubat mesti ceritalah tinggal kawan yang tidak membantu kita. Semua kita tuan-tuan, ada kawan baik, ada kawan tak baik. Kita semua ada. Ada kawan yang kita jadi tak baik kerana dia, ada kawan yang kita jadi baik kerana dia. Mungkin dia tak baik, tapi sebab dia kita jadi baik. Mungkin dia tak jahat, tapi sebab dia kita jadi jahat. Ada. Saat saya kalau kawan dia, saya jadi jahat. Dia tak jahat, saat saya jadi macam semangat buat jahat kerana ada dia. Ada kawan saya katakan dia jahat. Ada kawan dia tak jahat, dia baik, tapi kita duduk dengan dia jadi jahat. Maka semua kawan ni tuan-tuan kena fikir tinggalkan. Bila kita sebut hijrah, maksudnya kita tinggalkan semua orang, melainkan kita seorang je. Tuan-tuan kata, saya ni nak pergi luar negara ni. Nak hijrah lah. Maksud tuan akan tinggalkan semua. Saya nak pergi ke luar negara. Maka kalau nak pergi luar negara pun kena tinggal kawan yang tak berkenaan. Sebab dia tak ada pasport. Dia tak ada visa. Kena tinggal. Dia duit tak ada. Sebab saya nak buat perjalanan, tak ada bawa orang. Nak pergi mana ni? Sabah. Boleh ikut. Tak ada duit, tak ada ikut. Tak ada urusan, tak ada ikut. Nak pergi mana? Saya nak pergi luar negara. Nak ikut boleh. Ada pasport? Tak ada. Tak ada, tak boleh ikut.
Kalau dia ada pasport, duit dia tak ada duit pun tak boleh ikut. Ada urusan, tak ada urusan, tak boleh ikut. Kata kita ni nak hijrah pada Allah. Maka manusia tak boleh ikut. Contoh kena pergi seorang diri berhijrah pada Allah. Nak ikut boleh, dia ada kepentingan sama macam kita. Sila ikut. Dia ada pasport macam kita. Dia ada duit macam kita. Kita nak kembali pada Allah lalu kekalkan kawan-kawan yang mengancam kita. Tak mungkin. Tidak ada orang mampu bertaubat dengan bawa kawan jahat dia. Melainkan dia dahulu bertaubat, dia pulang balik pegang tangan kawan dia pergi. Ini proses yang akan disebut dalam perbahasan kita nanti. Oh, boleh nak kembali pada kawan. Islam bukan suruh kita putus kawan. Kita sebut tinggal kawan. Tinggal lain, putus lain. Tinggallah kawan tu. Sebab kita ada urusan hijrah. Nanti bila kita dah kuat, balik semula cari kawan. Saya cari balik kawan-kawan saya. Untuk kita tarik dia. Dulu saya tinggalkan untuk saya baiki diri saya. Sekarang saya akan tarik orang-orang yang saya perlu baiki. Itu falsafah kita umum. Kita akan pulang balik. Kita yang kita kawan-kawan kita tinggal, kita akan datang balik. Tapi untuk sementara, kita mengasihkan diri. Untuk proses menguatkan diri kita. Menjauhkan kita dari pengaruh yang tak baik. Lalu kita kembali pada kawan dengan satu cara baru. Dengan keadaan baru. Untuk mengajak dia sama-sama kita buat perkara pertama yang kita buat. Yakni taubat kepada Allah. Kita akan bahaskan tentang bagaimana kaedah yang berikutnya secara detail taubat. Kaedah umum kita dah tahu 3. Kaedah berikut disebut satu persatu oleh Syekh. Yang pertama, maintain untuk ingat Allah. Yang kedua, hijrah meninggalkan kawan. Dan kita perlu tengok lagi apa yang perlu kita buat lagi supaya taubat kita ni kuat. Saya kata saya nak taubat sampai jumpa dengan Tuhan. Saya bukan nak taubat 3 hari kemudian kembali lara. Saya nak taubat sampai jumpa Tuhan. Jiwa taubat saya nak kekalkan. Jiwa orang bertaubat saya nak kekalkan. Sampai bila-bila. Kan itulah tanda orang yang berjaya. Dia berjaya berterusan dengan taubatnya. Sebagaimana kita baca hadis Nabi SAW. Rasulullah bertaubat, istighfar dan taubat 100 kali sehari. Sampai Rasulullah wafat, Nabi masih berkata, Allah maghfirli. Ya Allah ampunkan dosaku. Walau Rasulullah tidak berdosa. Kita akan baca doa terakhir Rasulullah sebelum wafat. Memohonkan ampunan kepada Allah. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Kita nak mati. Kita bila mati. Orang pun solat jenazah. Istighfar pada kita. Kita dalam kubur istighfar lagi. Walau istighfar tu kita boleh buat sendiri. Maksudnya kita sekarang ada peluang. Ada masa mengucapkannya banyak-banyak. Sampai waktu lidah ini tak boleh lagi ucapkan. Waktu itu pula kawan-kawan soleh kita yang tolong ucap. Tapi sekarang saya tak akan biarkan orang lain ucap untuk saya. Saya akan ucap banyak-banyak. Saya akan gunakan peluang ini. Peluang hidup sementara. Untuk memperbanyakkan catatan saya dalamnya adalah taubat pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.